Islam, mahkamah syariah Islam ke atau syariah Islam antara penyebab utama untuk terhalang perkara tersebut. Saya ingin tahu apa masalahnya, kalau boleh dikongsi di sini supaya kita juga boleh turut memberi pandangan-pandangan dalam meletakkan Malaysia di dalam satu sama league dengan negara-negara lain dalam hak asasi manusia. Dia banyak perkara yang hormat. Boleh saya soalan yang tajuk yang sama boleh dijawab dengan izin Tuan Pengerusi. Saya nak ambil satu contoh convention dengan izin Convention Against Torture, ya. Tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri kata pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil sekarang diambil apabila kita semak semua konvensyen ini adalah di antaranya kesejahteraan negara, keselamatan dan sebagainya. Jadi saya nak tahu Convention Against Torture ini atau Convention melarang keseksaan, macam mana, apakah halangannya dari segi perspektif kerajaan, ya, untuk menjadi anggota kepada konvensyen ini? Sebab bagi pandangan awam inilah satu yang sangat penting yang akan memberi perlindungan kepada orang individu apabila dengan urusan dengan beberapa agensi dan sebagainya. So dengan izin, what is the objection to a protection against torture? As simple as that, ya. Terima kasih. Sebutkan tadi bahawa kita mengambil perkiraan kerangka undang-undang dalam negara, tapi secara detail perkara yang diperhalusi oleh pihak AG dan sebagainya saya nanti bagi kepada Yang Berhormat secara bertulis. Seterusnya, Sungai Petani, urusan visa-visa pelajar Malaysia untuk belajar di Indonesia. Terima kasih kerana membangkitkan isu ini. Malaysia sebenarnya telah menandatangani perjanjian berkaitan visa pelajar dengan pihak Indonesia pada tahun 2013. Namun saya rasa prihatin apa yang dibangkit dan sebenarnya saya pun berdepan juga dengan isu yang sama ketika saya pergi ke Medan, dan seandainya benda itu berlaku boleh dibangkitkan dan dihantar kepada pihak Kementerian Luar Negeri ataupun Kementerian Pelajaran yang menjadi kementerian akan memaklumkan perkara ini kepada kementerian yang terlibat untuk susuli dengan pihak Indonesia. Namun saya akui benda ini berlaku, cuma saya nak tahu secara spesifik, kalau ada sila hantar kepada pihak saya. Dan kemudian layanan hak asasi manusia di Sri Lanka saya dah jawab tadi. Pasal isu Rohingya, pemilihan pegawai ke KLN, saya memang memaklumkan bahawa memang kaki tangan yang berada di Kementerian Luar Negeri, sejauh pengetahuan saya, adalah those who are English professions. Saya tak pernah bertemu lagi lah mereka yang dari segi language proficiency dia agak lemah. Tapi ia adalah satu perkara yang amat-amat penting. Kalau benarlah ada kelemahan dan mereka merupakan lambang imej negara di luar, adalah amat malang kalau mereka tak boleh berbahasa Inggeris. Bukan itu sahaja, malahan mereka ni juga dihantar untuk belajar bahasa-bahasa di mana negara mereka diposting. Dan juga mereka ada juga satu kelas bahasa Inggeris di bawah tajaan PBB yang mana dibuka dan ditaja oleh pihak kerajaan. Dan bukan saja IDFR, ketika mereka berada di posting pun mereka diberi ruang untuk mendapat latihan terutamanya dalam bidang bahasa. Dan bukan itu saja, ada juga latihan-latihan yang bersifat political literacy berkaitan dengan negara tersebut, juga antara aspek yang diberi penekanan di IDFR sebelum mereka dihantar. Sekarang ni kita sudah ada apa yang dipanggil pre-posting orientation program. Maknanya sebelum mereka dihantar, bukan hanya Kementerian Luar saja, malahan pegawai-pegawai yang berada di dalam under the umbrella of Kementerian Luar juga akan melalui pre-posting orientation ini. Dan ini bagi memungkinkan mereka untuk mendapat sebab kita telah berdepan dengan isu seperti Rizalman di New Zealand dan 212 isu yang lain, maka kita mengambil pengajaran dan kita mulakan pre-orientation program ini sebagai langkah pencegahan awal. Sungai Petani. Boleh saya bagi satu cadangan? Saya lihat macam yang negara China sangat besar dan saya rasa yang kedutaan kita ni amat penting lah. Kerana kita sebenarnya Malaysia dari segi nilai perdagangan
Malaysia ekspor lebih barang kepada China berbanding dengan import daripada China. Jadi tapi bila saya rasa mungkin kita perlu mengadakan lebih pegawai yang fasih dalam bahasa Cina. Tidak semestinya mereka daripada kaum Cina. Saya rasa semakin ramai kaum Bumiputra, orang muda kita ni juga telah boleh menguasai bahasa Mandarin, dan pegawai seperti ini yang kita perlu untuk menangani yang negara yang begitu besar macam dan pejabat-pejabat diplomatik kita ni di China. Begitu juga dengan di Taiwan, supaya dan saya rasa kadang-kadang kalau mengikut adat mereka mungkin yang suka minum dan makanan mungkin tidak halal, tidak makan makanan halal seperti kami. Jadi kalau ada pegawai yang daripada latar belakang yang dengan kaum yang lain ataupun agama yang berlainan, mungkin adalah lebih mudah bagi pegawai seperti ini untuk bertemu dengan orang bisnes ke ataupun pegawai kanan di negara-negara tersebut. Okay, terima kasih, saya ambil pandangan tersebut. Kemudiannya soalan yang ditanya banyak berkaitan dengan ASEAN oleh Parit Sulong dan juga Lenggong, ada satu dua lagi. Saya nak maklumkan bahawa tahun ini merupakan satu milestone yang utama kepada ASEAN. ASEAN memasuki usia 48 tahun, dan ketika Malaysia menjadi pengurusi ASEAN, kita telah menggariskan dua peranan utama dan 8 isu keutamaan yang menjadi tunjang. ASEAN setelah separuh jalan kepengurusian ASEAN, sukacita dimaklumkan pada Dewan ini bahawa Malaysia telah berjaya memenuhi semua peranan keutamaan tersebut. Dan pada akhir ataupun ketika sidang kemuncak ini, kita akan menandatangani apa yang dinamakan sebagai ASEAN Community. Walau bagaimanapun, ASEAN Community ini adalah perkara yang bersifat work in progress. It is not something conclusive ataupun finished product. Tetapi dalam tempoh yang sebegini singkat, mulai daripada tempoh kita lancarkan blueprint pada 2007, tempoh yang diambil dalam 8 tahun untuk kita mencapai ASEAN Community ini adalah satu tempoh yang amat memberangsangkan, dan ia tertakluk dan ia terletak kepada 3 tonggak utama. Kerana kita nak lihat ASEAN ni berada pada 3 aspek yang penting. Pertama, political security. Kita nak pastikan rantau ini rantau yang selamat, aman, damai. Kedua, kita nak wujudkan apa yang dinamakan ASEAN Economic Community. Dan yang ketiganya, kita nak wujudkan ASEAN Social Cultural Community. Dan ketiga-tiga ini berada pada landasan dan telah pun memenuhi piawaian melepasi 90%. Dan saya rasa itu saja soalan. Kalau ada yang saya belum sentuh, saya akan sentuh dalam secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 595 juta 80